Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama kembali bersiaran di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang mana kita bersiaran secara langsung daripada studio kami di Gombak ini, dan bersama-sama kami pada malam ini di dalam tajuk transformasi belia, iaitu bersama-sama dengan Gerakan Belia 4B Malaysia, Gerakan Belia 4B Selangor sebenarnya. Di sebelah kanan saya iaitu Encik Saihuddin Ibrahim, selaku pengerusi Belia 4B Selangor. Selamat datang. Ya, terima kasih atas kedatangan malam ni, sambutan. Okey, baiklah. Dan juga di sebelah kiri saya Encik Zaini Taha, selaku setiausaha kehormat Belia 4B Selangor. Okey, selamat datang ke studio kami di Gombak ni. Terima kasih. Okey. Baiklah, pertama-tama sekali kita masih lagi belum dapat berkenal. Penonton-penonton semua ada yang masih lagi belum dapat mengenali apakah dia Belia 4B sebenarnya. Bolehkah Tuan Pengerusi dapat menerangkan kepada penonton-penonton apakah dia Belia 4B sebenarnya? Okey, terima kasih Tuan Mahadi selaku moderator kita pada malam ini. Suka saya menerangkan kepada masyarakat ataupun rakan-rakan bahawa 4B itu adalah singkatan kepada slogan kita, di mana slogan kita ada 4B, iaitu B yang pertama bersatu, B yang kedua belajar, B yang ketiga bekerja, dan B yang keempat berkhidmat. Jadi ini adalah sebagai nama kita diambil sempena daripada slogan kita tadi, bersatu, belajar, bekerja dan berkhidmat. Dan kita disahut juga dengan seruan, iaitu bergerak. Itu adalah 4B itu sendiri, lahir daripada nama daripada 4B dalam slogan kita tadi. Okey, kalau itu nama, itu daripada nama, bagaimanakah pula daripada segi sejarahnya pula dia 4B ni? Okey, sejarah ini sebenarnya saya mungkin tidak layak untuk menceritakan sejarah, kerana saya adalah kepimpinan anak muda yang baru saja mengambil kepimpinan di peringkat Selangor. Tetapi walau bagaimanapun sebagai seorang anak muda haruslah mengetahui tentang sejarah. Jadi sejarah penubuhan Belia 4B itu adalah daripada 3 tahun selepas kemerdekaan. Dan di situ kita anak-anak muda telah bersatu untuk mengambil minat anak-anak muda yang didaftarkan ketika itu atas nama Gerakan Belia 4B. Dan tujuan-tujuan iaitu diadakan 4B ini, antaranya dalam perlembagaan kita ada 11 tujuan yang jelas. Di antaranya yang penting sekali adalah menyatu, menggembling tenaga belia, berperanan positif dalam pembangunan negara. Ini adalah asas pertubuhan Gerakan Belia 4B ini diwujudkan. Dan hari ini di Selangor suka kita melancarkan pada MPAT Negeri Selangor yang lepas. Tagline kita di Negeri Selangor, Belia Pemangkin Transformasi Negara, sesuai dengan menyahut cabaran yang telah dilancarkan oleh transformasi negara yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kita kasihi. Okey, kalau kita lihat pada pergerakan Belia 4B sendiri, daripada hala tuju Belia 4B sendiri, bagaimanakah pula dengan keahlian daripada 4B ni? Adakah ianya orang kata masih lagi ditampuk sekadar ratusan ataupun mungkin sekadar hanya ribu-ribuan, ataupun dan juga bagaimanakah kelompok-kelompok yang berada di dalam 4B itu? Maksudnya mereka berada di dalam golongan profesional ataupun mereka berada dalam golongan pelajar. Bolehkah Tuan Pengerusi 4B Selangor sendiri menceritakan bagaimanakah keahlian di dalam kelompok 4B ini sendiri? Okey, terima kasih. Saya amat tertarik dengan soalan ini kerana Gerakan Belia 4B Negeri Selangor, itu baru negeri saja kita telah mempunyai keahlian lebih daripada 20,000 orang. Iaitu kita ada sebanyak 283 cawangan yang aktif di dalam negeri Selangor, di mana kita aktif dalam 22 kawasan parlimen, 22 kawasan parlimen, dan keahlian mereka ini
terbagi kepada banyak pecahan golongan lapisan anak muda. Yang mana menariknya, kita ada belia berumur 40 tahun ke bawah selepas akta belia tahun 2007, di mana yang telah kita daftarkan semula, kita telah berjaya mendaftarkan hampir keseluruhan 283 cawangan ini, yang mana ahli-ahlinya terdiri daripada anak-anak muda di bawah 40 tahun, dan kita ada ada 21 gerak yang ada dalam 4B. Antaranya gerak korporat, gerak ilmu, gerak yang paling aktif sekali, gerak tani, gerak berbagai, ada 21 gerak, gerak wanis utamanya. Jadi daripada 21 gerak tadi banyak pecahan. Contohnya macam gerak ilmu telah mencapai sasaran yang hari ini kalau kita sasarkan, kita bekerjasama dengan mahasiswa-mahasiswi di universiti-universiti untuk melahirkan pandangan anak muda terhadap aktiviti-aktiviti masa yang current, yang mana anak muda perlukan. Begitu juga dari segi rakan Forbes yang dilahirkan, diilhamkan di dalam gerak korporat, di mana melahirkan satu gerak yang dipanggilkan rakan Forbes. Rakan Forbes ni rakan for business tingkatan. Itulah yang antara yang banyak lagi, kita banyak lagi. Puluhan ribu ahli ni, mana macam-macam perkara yang telah dilakukan hari inilah yang kita. Okey, baiklah. Kepada Saudara Zaini Taha selaku Setiausaha Kehormat Belia 4B Selangor, apakah sebenarnya, kalau katakan daripada Tuan Pengerusi Belia 4B Selangor tadi, Tuan Zaihuddin telah menyatakan bahawa terdapat 21 gerak. Bolehkah dapat diterangkan lagi apakah dia sebenarnya gerak-gerak yang 21 tersebut? Terima kasih Tuan Moderator pada malam ini. Jadi saya tertarik juga dengan soalan yang diajukan, iaitu berkaitan dengan gerak, di mana kami di Selangor kita ada 4 gerak yang begitu aktif. Di antaranya juga seperti mana yang disebut oleh saudara pengurusi tadi, iaitu kita terlibat dengan gerak ilmu. Gerak ilmu ini kita jalinkan kerjasama bersama dengan Aman Campus, yang mana kita ada konvoi yang kita pergi ke setiap pelosok negeri. Kita adakan program-program di setiap negeri, yang mana konvoi Aman Campus ini dijalankan bersama dengan gerakan Belia 4B. Dan juga yang terakhir kita buat di Sungai Besar, yang mana begitu ramai ahli-ahli kita yang hadir dan juga peserta konvoi yang hadir terlibat sama itu bersama pada hari tersebut. Ialah kita ada 32 buah kereta, 4 bas. Kita menetap di Sungai Haji Dorani, itu gerak ilmu. Jadi selain daripada itu, kita ada gerak tani. Gerak tani ini program yang kita jalankan bersama dengan belia-belia yang berada di kampung-kampung, iaitu kita terlibat sama dalam program ternakan. Kita juga ada program terlibat sama dengan pertanian, yang mana dalam ternakan, kita ada ternakan ikan, kita ada ternakan lembu, kambing dan sebagainya. Begitu juga kita ada pertanian. Pertanian ini kita ada jalinkan kerjasama bersama dengan farmer, yang mana Jabatan Pertanian memberi bantuan kepada kita, iaitu baja, racun dan juga benih kepada kita. Dan juga farmer dia menjanjikan untuk membeli balik, sebanyak mana pun dia kata tak kisahlah berapa banyak pun hasilnya. Dan ini janji daripada farmer yang akan membeli balik hasil daripada belia-belia yang kita buat pertanian. Dan di samping itu juga kita ada gerak wanis, yang mana seperti mana dalam Puteri UMNO pun ada wanita. Jadi wanita ni kita tahu penyeri. Jadi dalam belia juga kita ada kumpulan gerak wanis yang sama-sama dengan kita, bersama sebagai tulang belakang kita untuk bergerak di dalam gerakan Belia 4B Negeri Selangor. Jadi itulah antara gerak-gerak yang boleh saya simpulkan. Okey. So jadi sekarang ni di antara banyak gerakan-gerakan tersebut, cuma ada 4 gerakan saja yang memang kita ada, yang memang betul-betul aktif di Negeri Selangor ni lah.
Ada untuk lagi kita gerak lain. gerakkan. Okey, apa lagi gerak lain yang boleh dinyatakan kepada penonton-penonton? Okey, yang dinyatakan yang biasa kadang-kadang yang biasa ni kita lupa. Gerak remaja, gerak remaja ni adalah di lingkungan umur 25 tahun ke bawah. Kita ada gerak remaja dan juga gerak sihat sebab oleh kerana terlalu banyak gerak dan mereka kita telah bagi-bagi peranan dan peranan mereka akan jalankan. Pemimpin-pemimpin di peringkat negeri, kawasan dan juga cawangan akan memainkan peranan masing-masing dan mereka sentiasa bekerjasama dengan kita untuk penyelarasan program dan sebagainya. Sebagai contoh gerak korporat, saya suka menyentuh gerak korporat kerana gerak korporat hari ini kita ada ahli tuju yang begitu baiklah yang saya kira. Kita ada sasaran di dalam transformasi kita ni, kita mensasarkan beberapa program dan aktiviti untuk kita ke arah mencapai sasaran yang kita telah tetapkan. Nanti mungkin kita akan elaborate apa itu dengan lebih lanjut lagi. Jadi makin menarik hari ini. Okey. Tak apa. Okey, tak apa. Sebab tajuk kita pada hari ini pun semakin menarik. So dan juga mungkin agaknya perlukan masa lebih panjang lagi. Jadinya kita berehat dulu seketika bersama-sama dengan iklan penaja itu. Okey, sekejap. BN Stream, live and live. BN Stream, live and live. BN Stream, live and live. Okey, baiklah. Bersama-sama kita kembali di Bicara Anak Muda Transformasi Belia bersama-sama dengan Belia 4D Selangor pada malam ini. Baiklah, kepada Tuan Saifuddin. Kalau tadi kita tercakap mengenai tentang isu transformasi belia.
Kan? Apakah sebenarnya transformasi telah berlaku perubahan transformasi beliau di bawah kepimpinan yang berhormat Datuk Seri Najib bin Haji Tun Razak pada ketika ini? Okey, terima kasih sekali lagi Cik Mahdi selaku moderator. Saya sebenarnya tentang transformasi ini boleh katakan rata-rata rakyat Malaysia memang teruja dengan perkataan transformasi. Begitu juga dengan gerakan Belia 4B, di mana kalau kita imbas kembali satu masa, satu ketika dahulu, gerakan Belia 4B ataupun dipanggil Belia ketika itu baju rasmi kita pun seperti mana yang mana kita punya mantan pengerusi iaitu Datuk Seri Ali masih pakai hingga hari ini. Dari segi baju dia punya ni baju batik Yes. Tapi hari ini kita bukan tidak pakai baju batik, kita pakai baju juga. Batik itu kita tidak tinggalkan, tetapi kita transform bukan dari segi gaya tetapi kesan ataupun tindakan. Kalau kita lihat kita imbas kembali dulu, beliau hanya sebagai anak-anak muda yang dikumpulkan untuk memegang kompang, memegang apa dipanggil bunga mangga dalam satu-satu acara program besar dan sebagainya. Tapi hari ini selepas transformasi ini telah membuka minda kita, anak-anak muda, untuk pergi lebih jauh daripada itu, iaitu berperanan dalam masyarakat, yang kita bukanlah hanya sekadar penambah rasa, pencukup untuk meramaikan satu acara atau program. Contohnya aktiviti kesukanan, barulah belia. Tetapi pada hari ini, beliau hari ini telah diberi peranan yang lebih besar melalui program transformasi negara ini, di mana dari segi ekonomi belia, dari segi ilmuwan muda, dari segi bahasa dan sebagainya. Seperti contohnya baru-baru ini kita telah menjuarai pertandingan pantun pantun yang dianjurkan oleh di Pasaran Pustaka. Kita banggakan hari ini, dan insya-Allah kita akan pergi lebih jauh kerana kita ada target-target lagi untuk mencapai transformasi ini. Okey, baiklah. Berkenaan dengan target-target dan juga sasaran, apakah sasaran perancangan, sasaran-sasaran dan juga perancangan-perancangan yang dibuat oleh Belia 4B di dalam menggembling usaha tenaga supaya dapat kita serlahkan lagi kekuatan belia pada masa kini? Okey, kita terjemahkan dengan beberapa yang saya tak boleh nak katakan semua kerana terlalu banyak yang untuk kita kongsikan. Tapi yang mana untuk adik-adik atau rakan-rakan di luar sana, kita boleh melihat bahawa dari segi satu sektor, iaitu satu gerak korporat contohnya, kita ada Rakan Forbes. Di sini kita mensasarkan target yang kita perlu capai untuk menjayakan transformasi ini, iaitu kita memerlukan 100 syarikat yang kita akan jalinkan MOU, dan setakat ini kita telah berjaya menjalankan 25, lebih daripada 25 MOU bersama dengan syarikat-syarikat, yang mana syarikat-syarikat yang maju, yang besar dan sebagainya, untuk membantu ekonomi dari segi Rakan Forbes. Sebagai contohnya, kita ada satu mentor-mentee, program mentor-mentee di bawah Rakan Forbes. Ada Odyssey Deluxe contohnya, daripada syarikat yang kita menjaja di tepi-tepi jalan. Hari ini mereka telah berjaya menyewa bangunan di Empire Soho di Subang, mana bangunan yang begitu terkenal, dan sehingga ke tahap itu, dan kita akan mensasarkan lebih daripada 50 syarikat yang akan bersama dengan kita akan datang. Mana lebih, kalau satu syarikat kita sasarkan 100 usahawan, bermakna kalau ada 50 syarikat, dan bayangkan bila target kita sampai 100, mana usahawan yang kita boleh lahirkan. Maksudnya dalam sasaran tu kita akan dihasilkan dalam lebih kurang 10,000 usahawan. Maksudnya daripada kelompok Belia 4B sendiri. Maksudnya kalau katakan sekali dalam lebih kurang 22,000 lebih tu, kita boleh hasilkan 10,000 usahawan. Jadinya kita mengharapkan bahawa separuh daripada kekuatan belia pada masa akan datang akan datang daripada profesional sebagai seorang peniaga sendiri. Usahawan. Begitu sekali nampaknya. Baiklah, untuk kita
untuk berkenaan dengan isu-isu transformasi di dalam sosioekonomi, budaya dan sebagainya. Bagaimanakah pula peranan Pak B? Pada saya dalam sebenarnya beliau hari ini kita kena dekatkan mereka dengan ekonomi. Sebab tak ada gunanya kalau kita hari ini panggil mereka buat beliau. Sebab beliau nak ke mana saja pun perlu ekonomi, perlu ada duit. Sebab apa? Aktiviti di peringkat cawangan dapat dijalankan, secara sempurna tanpa memerlukan ya. Anak muda hari ini mereka kalau perlunya ada ekonomi untuk kita memperkuat beliau sama ada peringkat negeri ataupun di peringkat cawangan. Okey, jadinya saudara Zaini ingin menyatakan bahawa kebanyakan daripada program-program belia pada hari ini tidak dapat dijalankan kerana kekangan-kekangan yang melibatkan seperti kos, perbelanjaan, logistik dan sebagainya, kerana disebabkan bahawa pemuda-pemuda dan belia-belia kita pada hari ini memang tiada sumber ekonomi sendiri yang mana mereka dapat janakan untuk membantu kepada perkara program tersebut. Saya tidak menyalahkan mana-mana pihak, tetapi saya tidak menyalahkan sama ada kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat. Sekarang kalau kita tengok sebelum ini kalau ikut Kementerian Belia dan Sukan, dia bagi dana sebanyak 3,000 setiap cawangan setiap tahun yang kita akan dapat untuk gerakan pentadbiran di peringkat cawangan ataupun aktiviti-aktiviti yang kita berjaya kumpulkan 40 ke 50 orang belia. Begitu juga dengan kerajaan negeri Selangor sekarang, peruntukan dulu sebelum kerajaan Pakatan Rakyat ni kita dapat 2 juta, 1 juta untuk program dadah, aktiviti program dadah. Yang satu lagi 1 juta kita untuk program pentadbiran dan juga pengurusan belia-belia. Jadi 2 juta. Sekarang ni jangan katakan 2 juta. Saya ingat 2,000, 2 sen pun tak ada. Jadi ini yang mengecewakan belia. Bila belia dah mula kecewa, nak buat program, nak kena dulu sebelum ni kita percuma. Nak sewa dewan, kita nak buat pertandingan katakan karaoke ataupun kita nak buat pentas anak muda, nak kena bayar dengan majlis daerah dan sebagainya. Kita nak buat apa saja aktiviti hari ini dikenakan cas oleh pihak kerajaan negeri. Jadi belia ni dia rasa nak buat itu tak boleh, ini tak boleh. Jadi apa yang belia nak buat? Belia akan rasa kecewa. Maka bila belia dah kecewa, maka dia akan menolak mana-mana kerajaan yang tidak membantu program belia. Oh, sehingga ke tahap begitu sekali kekuatan belia yang kita selama ni mungkin tidak nampak.
Ialah apa yang saya maksudkan adalah sekarang ini bila kerajaan Barisan Nasional ataupun di bawah pimpinan Datuk Seri Najib sendiri meletakkan slogan janji ditepati. Ya, alhamdulillah hari ini banyak program-program yang Datuk Seri telah pun turun ke padang bersama dengan golongan belia. Kita kumpulkan permotoran belia bermotor, ya, yang begitu ramai, ya, dan begitu juga seperti mana kerajaan negeri mereka meletakkan manifesto terlebih dahulu. Sebelumnya mereka janji dulu. Ya, perbezaan kerajaan negeri dengan kerajaan pusat saya lihat sebagai anak muda, ya, sebelum itu mereka janji dalam manifesto dia nak bagi sewa kedai. Dia buat kalau kita bandingkan, ya, kerajaan negeri sebelum ini mereka janjikan sampai 42 manifesto, tapi yang ditunaikan cuma 4. Salah satunya adalah air, ya, 20 liter padu air percuma, ya, dan itu pun tidak sempurna, ya, untuk kawan-kawan kita dah bangsa dan sebagainya tak dapat. Jadi inilah yang sebenarnya yang terpendam di hati belia dan kecewa yang amat sangat kepada golongan belia untuk menyokong kerajaan. Jadi pada akan datang sudah tentu golongan belia tidak akan menyokong kerajaan Pakatan Rakyat sebab kami kecewa. Ya, ini realiti yang berlaku di Selangor. Ini bukan kata cakap-cakap politik, tidak, ini realiti yang berlaku di Selangor. Okey, jadinya sekarang ni untuk menggerakkan kepada berkenaan dengan masalah-masalah untuk membetulkan balik, apakah dia ada satu program supaya kita dapat menarik balik semua anak-anak muda daripada terlibat di dalam kancah sosial yang dikatakan semakin gawat berlaku di Shah Alam, semakin gawat berlaku di Kelang dan sebagainya. Apakah Belia 4B Selangor sendiri ada satu program yang cukup ampuh untuk kita menarik, untuk kita memikat mereka kembali supaya dapat bersama-sama di dalam arus perdana balik? Seperti yang saya katakan tadi, Belia ni dia dah adakan aktiviti, dia nak program. Jadi kita perlu adakan program bukan saja di peringkat kampung, tetapi kita ada di peringkat negeri dan juga di kebangsaan. Contohnya kita ada Hari Belia Negara yang diadakan di Putrajaya. Kita kumpulkan 2 juta lebih. Kita target 2 juta, dapat 2 juta. Ya, sebelum ni kita target 1 juta. Kita lebih daripada 1 juta. Artinya hari ni kita nampak anak-anak muda perlukan aktiviti. Jadi kami digerakkan Belia 4B, kami sediakan aktiviti dan juga program untuk anak muda. Ya, jadi bila mereka ni datang kepada kami, kita buat baru ni kita bersama dengan Banjir di Ampang, ya, yang mana saya ingat 4 bas kita hantar dan berkampung di situ selama 5 hari. Ya, kita duduk di situ bersama dengan orang kampung, kita bersihkan rumah dia. Jadi ini adalah aktiviti yang tak perlukan modal yang besar. Jangan kita katakan hari ini program Belia itu perlukan peruntukan yang besar. Tidak. Sebenarnya kalau kita buat program-program yang kecil-kecilan pun, Belia akan kumpul, Belia akan bersama dengan kita. Contohnya macam Pak B buat baru ni program makan durian. Saya tertarik dengan program makan durian ni sebab musim perubahan ni, ya. Yes. Jadi di samping itu kita dapat kumpulkan ahli keluarga. Belia-belia yang berkeluarga dapat kumpul, dapat kita luahkan perasaan, kita dapat cerita apa-apa juga pengalaman-pengalaman kita, ya, sambil-sambil makan, sambil-sambil cerita, dan sambil-sambil itu juga kita menarik mereka untuk terlibat dalam aktiviti kita. Ya, program katakan tak payah banyak lah. Katakan kita buat program minum teh dekat restoran, kita dapat kumpulkan 20 ke 30 orang pun dah alhamdulillah. Sebab apa? Inilah yang anak muda nak. Dia nak kumpul ramai-ramai, dia nak cerita ramai-ramai, dia nak luah perasaan dia, nak cerita kat pemimpin hari ini apa masalah kami, masalah yang tersekat di hati, ya, masalah yang menyiksa diri, ya, dia nak luah. Bila dia dah luah, dia dah lega, ya. Jadi kalau kata Belia tadi, contoh yang kata tadi, katakan Belia dalam segi ekonomi, dia akan tanya di mana kita boleh dapat dana. Kalau katakan dia itu seorang peniaga burger, katakan dia seorang peternak ikan, di mana dia nak dapatkan peruntukan ataupun pembiayaan, ya. Contohnya kita boleh bagi tahu, okey, ini caranya kita pergi ke Tekun Nasional, caranya kita pergi ke Mara, ya. Kita akan datangkan dia, cerita dekat dia, maklum kat dia caranya macam ni, step pertama buat ini, step kedua buat ini, step ketiga buat ini. Jadi bila dia faham,
dia boleh buat lah. Kalau dia sebelum ni dia tercari-cari, terawang-awang di mana dia nak cari tempat dia nak sebagai pakar rujuk ataupun nak merujuk sesuatu perkara. Jadi beliau hari ni sebenarnya dia nak disayangi. Saya tekankan ada 4 perkara dalam beliau. Kita nak memimpin beliau macam mana? Sebab itulah yang kata dia terjebak dengan masalah sosial, yang terlibat dengan lumbung harap. Okey, baiklah. Kita kita berhenti berehat seketika dulu, dan juga kita kembali selepas pesanan penaja. Harap dengan BN Stream Live and Live. BN Stream Live and Live. BN Stream Live and Live.
PN Stream Live and Live. Baiklah, kita kembali semula di studio kami. Transformasi belia pada hari ini telah kita kupas secara lebih lanjut lagi berkenaan dengan belia 4B, daripada peranan, daripada hala tuju dan sehinggalah kepada program-program anak muda pada hari ini. Dan untuk kita mengupas lebih lanjut lagi berkenaan dengan peranan anak muda di dalam suasana politik. Dan tadi kita dah dengar berkenaan dengan halangan-halangan yang mana telah dihadapi oleh belia-belia pada hari ini, yang mana memang tidak dapat mereka jalankan aktiviti, kan. Mereka telah ditekan dengan sewa tempat yang mahal. Mereka juga telah dipecahkan kepada beberapa kumpulan dan sebagainya. Dan jadinya sekarang ini apabila di dalam politik pula, apakah pandangan belia terhadap parti-parti politik di dalam negara ini buat masa sekarang? Dr. Zaini. Pada kami, sebenarnya kami adalah kumpulan NGO. Bila NGO ini, kita tidak boleh terlalu pro kepada pihak mana-mana, sama ada pihak pemangkang ataupun pihak kerajaan. Tetapi pada kami adalah selagi mana kami berpadukan kepada kerajaan yang merintah, peringkat bangsaan, peringkat negara, bukan saja peringkat negeri, ya. Kami memang kalau boleh tidak terlampau menampakkan yang kami ini berpolitik. Sebab apa? Kita biar ataupun suara kita menikmati sekarang, kita tidak rasa macam mana kita waktu merdeka dulu nak dapat merdeka macam mana, kita tak rasa jerih peritnya, sebelum merdeka, tapi kita hari ini menikmati apa yang dihasilkan oleh Barisan Nasional yang sebelum ini. Jadi pada pandangan saya selaku setiausaha pada saya Okey, baiklah. Berkenaan dengan masalah-masalah yang dihadapi belia sendiri di dalam negeri Selangor, bolehkah Tuan Zaini ceritakan kepada umum apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh belia-belia negeri Selangor untuk bergerak di bawah belia 4B? Masalah sebenarnya bukan masalah belia 4B saja. Masalah ini adalah masalah semua belia. Tidak
juga ada pergi ke rumah urut. Jadi kalaulah rumah urut ini tumbuh bagaikan cendawan tumbuh serta hujan, ya, maka banyaklah rumah urut di Selangor. Ya, begitu juga dengan arak, katakan, ya, arak dijual di merata-rata tempat. Maksudnya sekarang ni daripada beberapa masalah-masalah sosial datang ni daripada pemerintahan kerajaan negeri Selangor sendiri dan bukanlah daripada inisiatif daripada beliau sendiri. Itu yang Tuan Zaini ingin katakan. Maksud saya, masalah itu menjadi semakin gawat apabila pemerintahan yang tak betul. Maksud saya yang tak betul tadi itu adalah bila mana wujudnya rumah-rumah urut yang berkuasa, arak-arak dijual secara di mana-mana saja. Dulu kita sebelum ini, sebelum kerajaan Pakatan Rakyat, katakan di gila dia, tapi akhirnya mereka ini sama-sama dapat dosa. Itu saja, terima kasih. Okey, so jadinya memang masalah daripada kerajaan negeri Selangor berkaitan dengan penguatkuasaan polis dan sebagainya memang menjadikan masalah arak dan juga rumah-rumah hiburan ini meluas dan juga tiada sebarang kawalan dan menjadikan masalah sosial lebih teruk pada remaja pada hari ini. Betul. Jadi ada yang betul, ada yang salah. Yang betul saya kata betul, yang salah kata salah. Ya, bila mana perkara ini digalakkan lagi, dilebihkan lagi, dibuat ditambah-tambahnya lagi. Jadi benda ini akan jadi makin teruk. Maka luka tadi maka akan jadi barah. Ya, yang bila dah jadi barah, maka perkara ini tidak dapat diselesaikan. Seperti mana kecuali bangsa atau kaum itu mengubahnya. Ya, kalau datang Melayu pula kata apa? Kalau kita tak pecahkan ruyung, manakan kita dapat sagu. Jadi benda ini perlu dibuat, perlu digilap, perlu sama-sama. Jadi pentadbiran pengurusan yang mesti betul, barulah beliau itu terarah dengan saluran jalan yang betul. Oh, jadinya memang sekarang ni tekanan yang berlaku pada beliau Pak dan juga persatuan-persatuan beliau yang lain di negeri Selangor adalah untuk bergerak dan juga untuk menjalankan aktiviti supaya masyarakat belia pada hari ini mempunyai aktiviti yang mengisi masa luang dalam kehidupan mereka. Begitu. Apa kata pula pada Tuan Zahudin. Okey, saya berpandangan begini. Dalam satu konteks hari ini kita bercerita tentang transformasi, apa yang kita lihat hari ini,
di negeri Selangor dan juga beberapa negeri-negeri yang diperintah oleh Pakatan Pembangkang yang kita panggil Pakatan Rakyat, mereka tidak mengutamakan tentang sosioekonomi dan juga cara hidup orang muda belia dengan membiarkan anak-anak muda begitu saja. Kalau kita lihat seperti mana saudara saya tadi ada menyebutkan tentang gejala sosial, di mana dasar-dasar kerajaan yang hari ini kita lihat di 7-Eleven 24 jam kita boleh mendapatkan arak dengan begitu mudah. Mana mungkin kita sebagai pemimpin dan juga mungkin ibu bapa di dalam masyarakat hari ini untuk menghalang anak-anak muda, kerana jiwa muda jiwa bergelora. Tetapi manjada wajada, sesiapa yang berusaha dia akan mendapat kejayaan. Ini yang kita nak ambil pakai pada hari ini. That's why minta maaf sebab itu dari yang saya lihat di beliau Pak B Negeri Selangor ni, kita melihat kita ambil satu perkara yang paling positif pada hari ini. Kita kumpulkan anak-anak muda. Kita kumpulkan anak-anak muda daripada pelbagai lapisan masyarakat, pelbagai latar belakang, untuk sama-sama duduk dalam satu pasukan, iaitu Gerakan Belia 4B, berdasarkan empat cogan kata kita dan tagline kita, transformasi Belia Pemangkin transformasi negara ini dengan cara yang paling mudah, iaitu mengadakan aktiviti. Tetapi hari ini kekangan yang kita saudara Zaini tadi sebut, kita menghadapi kesukaran dari segi mungkin kalau dulu kerajaan negeri ada membelanjakan sebanyak 200,000 untuk pentadbiran. Pertama saya melihat hari ini bahawa perlunya pentadbiran. Apabila sesuatu organisasi itu, apabila ia hendak maju, mestilah pentadbirannya mestilah kena kemas. Jadi hari ini dari segi dana, dari segi aktiviti kita banyak aktiviti, hampir setiap minggu kita ada aktiviti, di mana tadi aktiviti durian dan sebagainya. Tetapi idea contohnya macam yang saya dah buat beberapa bulan yang lalu yang telah menarik minat Timbalan Presiden ada sebut iaitu sarapan pagi satu Malaysia, di mana di Pak B Selangor ini di cawangan Taman Desa Utama Kota Raja telah mengadakan buat pertama kalinya sarapan pagi satu Malaysia. Gerakan Belia Pak B Kota Raja bersama dengan kepimpinan masyarakat. Walaupun kita tak ada modal yang banyak, kita bersama dengan kepimpinan masyarakat. Tetapi hari ini di peringkat kawasan cawangan tak ada masalah. Tetapi yang masalah kita hadapi, bagaimana kita nak implementkan hasrat dan juga terutama dari menjaga yang dipanggil ekonomi belia, kesejahteraan hidup belia hari ini, sedangkan kerajaan negeri saya lihat banyak dasar-dasarnya yang tidak membantu kita pada hari ini. That's why sebab itulah saya menyarankan kepada mana-mana pihak, kita Belia Pak B siasa akan mendesak apa juga perkara demi untuk menjaga orang belia. Kalau kita lihat dari segi maknanya ada mungkin ada masalah gangguan, tak apa, kita teruskan. Jadi hari ini untuk mengambil inisiatif ini, saya rasa pihak-pihak yang ada mempunyai agensi-agensi yang banyak membantu, teruskanlah membantu Belia Pak B, kerana kita ada ramai di luar sana ahli-ahli Belia Pak B yang sentiasa ingin memberikan kerjasama dalam menangani dan menempatkan golongan belia yang tidak menjadi ahli mana-mana belia untuk kita tempatkan dalam Belia 4B, dan Belia 4B ini bersedia bekerjasama dengan mana-mana golongan belia yang lain. Maksudnya memang sekarang ni Belia 4B sendiri dengan terbuka hati ingin bersama-sama dengan perkumpulan-perkumpulan belia yang lain untuk memajukan lagi belia supaya sosioekonomi, budaya dan juga cara hidup belia dapat ditingkatkan ke arah yang lebih tinggi. Itu yang Tuan Zaihuddin nampak untuk manifestasi belia pada hari ini. Ya, betul. Saya nak tambah sikit lagi tentang peranan.
hari ini cabaran apabila cabaran hidup belia, golongan belia hari ini tinggi, sudah semestilah kita kena tingkatkan juga peranan pemimpin-pemimpin. Saya kira rakan-rakan kita di peringkat negeri-negeri lain dan juga di kawasan-kawasan, tak kiralah sama ada belia 4B ataupun KPPMS ataupun MYC, rakan-rakan kepimpinan belia yang lain sudah tentu sependapat dengan saya dari segi pentadbiran, bantuan pentadbiran. Kerana hari ini kalau dilihat, kalau belia dulu umur boleh sehingga 60 tahun juga masih belia, tetapi apabila pembangunan belia 2007, had umur kita hanyalah dibataskan had limit umur 40 tahun ke bawah. Jadi golongan 40 tahun ke bawah ini adalah satu golongan muda yang baru nak establish ataupun baru nak stabil dalam hidup dia. Belum stabil, belum boleh nak ini, tetapi itu bukan jadi kekangan, itu bukan jadi halangan, tetapi apa yang kita perlukan adalah dari segi bimbingan dan juga rasa bimbingan memang kita dah banyak terlalu banyak juga channel ataupun saluran untuk mendapatkan bimbingan, itu tidak ada masalah. Tetapi yang kekangan yang kita hadapi berbalik-balik soal memajukan diri, menaikkan prestasi dari segi diri tadi, memerlukan bantuan keuangan yang begitu serius pada hari ini. Kerana saya bukan nak menyalahkan kerajaan seperti Zaini tadi, saudara saya, kerana hari ini langsung tidak ada bantuan daripada negeri, tidak ada langsung walaupun 1 sen pun bantuan secara terus berbentuk kewangan kepada gerakan belia 4B. Saya pun tak tahu, tak pasti rakan-rakan saya yang lain, tapi kebanyakan kalau sewa kalau dahulunya kita ni gerakan belia 4B juga bernaung di bawah Majlis Belia Negeri Selangor. Maknanya ada gabungan-gabungan yang telah yang telah sedia bergabung dengan Majlis Belia Negeri Selangor, yang mana dahulunya kita ada di Selangor, kita ada satu bangunan Majlis Belia Selangor yang hari ini telah diletakkan di bawah Kerajaan Pakatan Raya ini, di bawah syarikat menteri besar, yang mana dulu kita bangunan kita tak payah bayar, kita boleh buat apa juga aktiviti, tetapi hari ini daripada semua kita hanya tinggal satu tingkat saja, satu level, dan satu level tadi dikenakan bayaran 2,000 lebih daripada 2,000, dan malah ini adalah satu bebanan yang sepatutnya sebagai kerajaan mereka sepatutnya membantu golongan belia, tetapi hari ini saya kecewa sebagai ahli-ahli belia kerana mereka telah mengenakan bayaran yang tinggi. Dan contohnya soal Padang Padang di Kelana Jaya, di mana anak-anak muda di kawasan itu untuk nak beriadah dan sebagainya, kerana Padang, satu-satu Padang yang ada telah dalam proses untuk dimajukan sebuah kondominium di situ. Jadi saya rasa pembelaan terhadap anak-anak belia hari ini perlu sejajar dengan transformasi. Maka kalau kita tidak mengajar anak-anak kita untuk berniaga ataupun jadi usahawan, maka kita bimbang nanti belia-belia akan datang akan mengalami masalah ekonomi yang lebih serius lagi daripada yang ada sekarang ni. Maksudnya sekarang ni untuk kerajaan negeri Selangor, daripada belia itu sendiri memang telah ditekan, daripada sudut persatuan-persatuan belia sendiri telah ditekan. Dulunya berada di bawah bawah Majlis Belia Negeri Selangor, dan kemudian pula segala harta milik Majlis Belia itu telah dikopratkan oleh syarikat menteri besar. Yes. Ini yang saya boleh ini sebab perkara ini telah didahkan di dalam beberapa akhbar yang lepas, kerana itu adalah yang telah termaktub dalam apa yang telah diputuskan oleh oleh kerajaan negeri. Tetapi yang hari ini soalnya rakyat, anak-anak muda hari ini perlu tahu perkara ini, perlu tahu hari ini bahawa di peruntukan dan juga usahakan peruntukan, malah perkara yang sepatutnya untuk anak muda juga, anak muda kena menanggung kos untuk menggunakan dewan dan juga bangunan tersebut. Ini amat serius ini amat serius yang hari ini saya kena kongsikan kepada sama, dan mungkin lepas ini mungkin boleh dapatkan daripada majlis belia itu sendiri isu-isu yang belia Selangor ini.
Dari segi 4B kita bersedia bersedia untuk membantu adik-adik kita di luar sana yang masa cari program cari program. Okey, itu je. Terima kasih. Okey, baiklah. Okey, baiklah. Sekarang ni kita dah sampai kepada akhir kita temu bual kita pada hari ini. Dan apakah sebenarnya pandangan bagi belia-belia di dalam gerak kerja belia daripada pandangan peribadi sendiri Tuan Zaini Taha, supaya transformasi belia dapat dilakukan untuk negeri Selangor? Apakah pandangan Tuan? Pada saya, program sebenarnya bukan apa yang seperti mana yang dikatakan oleh saudara Saudin tadi, ya, kekangannya adalah kewangan. Jadi kalau kita nak buat Tuan Saifuddin, apakah pandangan peribadi Tuan Saifuddin terhadap masa depan belia-belia yang berada di negeri Selangor ataupun belia-belia yang berada di Malaysia? Apakah harapan dan juga apakah harapan? Okey, harapan saya kepada anak-anak muda di Selangor supaya mereka dapat berfikir secara jelas mengenai apa perbandingan di antara kerajaan-kerajaan, kerana kita pun hampir pilihan raya. Saya menggesa supaya anak-anak muda dapat menilai sebaiknya, kerana hari ini 4B juga yang dikenal satu NGO yang besar hari ini telah menghadapi kesukaran di bawah pentadbiran kerajaan Pakatan Rakyat pada hari ini. Jadi saya menyuruhlah kepada adik-adik ataupun rakan-rakan saya supaya memikirkan tentang apa juga diri kita sendiri dan juga masa depan kita, di mana apabila kita melihat kerajaan yang tidak fokus pada belia, yang tidak membantu belia ini kita akan menghadapi kesukaran. Jadi pandangan saya supaya dapatlah kita sama-sama memikirkan kerajaan mana yang boleh membantu kita, dan telah terbukti hari ini Barisan Nasional telah membantu kita banyak perkara. Sekian. Okey, baiklah. Demikianlah bicara anak muda transformasi belia. Buat bicara bersama dengan dua orang tokoh daripada belia 4B Selangor, iaitu saudara Zaifuddin Ibrahim, pengurusi belia, daripada pengurusi belia 4B Selangor. Terima kasih saya ucapkan. Sama-sama. Okey, dan juga dan juga bersama-sama kita pada hari ini iaitu saudara Zaini Taha, Setiausaha Kehormat belia 4B Selangor. Terima kasih saya ucapkan. Baiklah, kepada tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah temu ramah kita pada hari ini, dan kita harapkan
supaya kerajaan negeri Selangor akan kembali semula kepada BN, insya-Allah. Dan jumpa lagi di masa akan datang. Saya Mahdi bin Mahbul mengucapkan kepada anda semua selamat malam dan jumpa lagi.